وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dirahmati Allah, Tuan Imam serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, tetamu Allah, pecinta-pecinta Ramadan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah panjangkan usia kita. Dalam sedar ataupun tidak, kita dah masuk pada 23 Ramadan. Kita duduk di penghujung Ramadan. Kita cek balik diri kita, masih lagi tak diri kita ni rasa seronok dengan kedatangan Ramadan. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang merasa gembira dengan kedatangan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan haramkan jasadnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu berpuasalah bersungguh-sungguh. Sebab masa yang berikan pada saya 15 minit. Sebab tu kena rush betul-betul. Saya nak peringat balik diri saya dan kita semua, berpuasalah sungguh-sungguh. Sebab berpuasa kita inilah yang akan memberi syafaat kepada kita sewaktu berada di hari akhirat nanti. Bacalah Quran sungguh-sungguh, kerana Al-Quran lah yang akan memberi syafaat kepada kita sewaktu kita berada di hari akhirat nanti. Sebab itu kita cek balik kenapa Allah Ta'ala masih panjangkan usia kita. Kerana di antaranya kata ulama, Allah Ta'ala masih panjangkan usia kita kerana kita ni banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Nabi sebut, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Nabi SAW sebut lagi, Nabi kata, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Nabi SAW menyebut juga, "Man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan Ramadan bukan semata-mata untuk kita sambut Syawal semata-mata. Ada orang dia down dah, dia kata pasal PKP dia kata tak boleh balik kampung, pakai berhenti lagu tu lah. Qiyamul Lail pun ada dah. Seolah-olah bagi dia satu Syawal tu amat penting, sehingga kan dia melupakan 10 malam yang terakhir. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan Ramadan kepada kita untuk mentarbiah kita, untuk menghidupkan semula sunnah-sunnah baginda Nabi SAW yang telah kita tinggal sekian lama, yang menyebabkan kita umat Islam menjadi lemah pada hari ini. Di antaranya apa dia? Kita tinggal solat subuh berjamaah. Di antara kesan bila kita tinggalkan solat subuh berjamaah, maka musuh-musuh Islam sudah tidak lagi gerun dengan kita. Karena Nabi SAW pernah menyebut, apabila kita menunaikan solat subuh berjamaah, maka kita sedang berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, kita tinggal solat subuh berjamaah, yang menyebabkan Allah Ta'ala menarik perasaan gerun, perasaan takut dalam hati musuh-musuh Allah. Inilah masa dan ketikanya kita hidupkan semula rumah Allah pada waktu subuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala campakkan, Allah Ta'ala bantu kita dengan Allah Ta'ala mencampakkan perasaan gerun, perasaan takut dalam hati musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu sunnah yang kita tinggal, start daripada umur kita balik kita tinggal. Mai bulan Ramadan baru kita buat.
Tu pun hanya ada pada 10 malam yang terakhir. Tetapi sebelum itu kita tinggal. Apa dia? Iaitulah solat sunat tahajud. Nabi SAW ketika mana sedang menggali parit waktu perang Khandaq, Nabi SAW pernah menyebut, suatu hari nanti kota Konstantinopel akan dibebaskan oleh seorang raja, sebaik-baik raja, dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Lepas 800 tahun barulah dilahirkan seorang insan yang merupakan wali Allah, yang pada saat dan ketika itu barulah berumur 20-an, tetapi boleh membimbing tentera Islam untuk membebaskan kota Konstantinopel. Kita lihat apakah kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau membebaskan kota Konstantinopel pada hari Khamis. Keesokannya hari Jumaat, dia nak cari dalam kalangan tenteranya untuk jadi imam solat Jumaat. Dia tanya 3 soalan kepada tentera dia. Tentera dia ada banyak mana? Tenteranya ada 150,000 lebih tentera dia. Dia tanya soalan yang pertama, siapa yang pernah tinggalkan solat fardu walaupun sekali, start daripada umur dia balik sampai sekarang, sila duduk. Tengok-tengok tentera dia seorang pun tak duduk. Allahu Akbar. Kalau tanya tentera kita pasal, termasuk hak duk cakap duduk riuh. Dia tanya soalan yang kedua, siapa yang pernah tinggalkan solat sunat rawatib walaupun sekali, start daripada umur dia balik sampai sekarang, sila duduk. Separuh tentera dia duduk. Dia tanya soalan yang ketiga, siapa yang pernah tinggalkan solat sunat tahajud walaupun sekali, start daripada umur dia balik sampai sekarang, sila duduk. Tengok-tengok tentera dia semua duduk kecuali dia seorang sahaja. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang mana rumahnya berada di Madinah. Dalam peristiwa hijrah, bila baginda Nabi SAW sampai di kota Madinah, rumah yang pertama Nabi singgah ialah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Tetapi makam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu tidak terdapat di bumi Madinah. Makamnya terletak dekat dengan kota Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansari tidak pernah melepaskan peluang bersama dengan baginda Nabi SAW untuk membebaskan kota Konstantinopel. Beliau pun berangkat sama pergi memperjuangkan untuk membebaskan kota Konstantinopel. Pada waktu itu umurnya sudah 80-an. Ketika berperang, beliau telah ditikam oleh musuh pada waktu itu dan cedera parah. Sebelum meninggal dunia, beliau wasiatkan kepada panglima perang supaya ditanam jasadnya dekat dengan kota Konstantinopel. Sahabat bertanya, kenapa kamu nak ditanam jasad kamu dekat dengan kota Konstantinopel? Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, aku nak dengar tapak kaki kuda yang dinaiki oleh raja sebaik-baik raja dan deruman tapak kaki tentera sebaik-baik tentera yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Maka makamnya ditanam dekat dengan kota Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih mendapat tahu seorang sahabat yang mulia baginda Nabi SAW ditanam dekat dengan kota Konstantinopel, menyebabkan Sultan Muhammad Al-Fatih ingin sangat untuk mencari makam sahabatnya mulia baginda Nabi SAW, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, untuk dipindahkan pada tempat yang lebih dihormati. Sudah beratus tahun pada waktu itu, sudah naik hutan, lalu berdoa kepada Allah. Guru agama kepada Sultan Muhammad Al-Fatih berdoa, bertawajuh kepada Allah. Maka Allah Ta'ala perlihatkan, memberikan hidayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih untuk bertemu makam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Lalu diperintahkan tenteranya untuk menggali makam Abu Ayyub untuk dipindahkan pada tempat yang lebih dihormati. Gali-gali saja jumpa kaki Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang masih lagi dalam keadaan elok walaupun ditanam beratus tahun. Maka beliau memerintahkan tentera-tenteranya untuk mencium kaki sahabat yang mulia baginda Nabi SAW. Semua tentera dia cium kaki Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu.
Bila sampai giliran Sultan Muhammad Al-Fatih untuk mencium kaki yang mulia sahabat baginda Nabi SAW, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, tiba-tiba Abu Ayyub menarik kakinya semula memasuk ke dalam tanah. Berapa kali? 3 kali Sultan Muhammad Al-Fatih nak cium kaki Abu Ayyub. Abu Ayyub menarik kakinya semula masuk ke dalam tanah. Ketika sedang tidur, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu datang dalam mimpi Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Wahai sahabatnya mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu tak izinkan kepada aku untuk mencium kaki kamu? Sedangkan kamu adalah sahabat yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Abu Ayyub kata, "Bagaimana aku nak izinkan kepada kamu untuk mencium kaki aku? Kerana kamu adalah seorang raja yang disebut oleh baginda Nabi SAW bahawa kamu adalah raja sebaik-baik raja, dan kamu mempunyai tentera sebaik-baik tentera. Bila kamu pegang kaki aku nak cium," kata Abu Ayyub, "aku malu dengan baginda Nabi SAW menyebabkan aku tarik semula kaki aku masuk ke dalam tanah." Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, rupa-rupanya solat sunat tahajud ni, orang yang mengamalkan solat sunat tahajud esok di hari akhirat, dia akan mendapat buku catatan amalan dengan tangan sebelah kanan. Orang yang menunaikan solat sunat tahajud, kata-katanya menjadi hikmah. Sebab itu Sultan Muhammad Al-Fatih boleh mengarahkan tentera-tenteranya yang lebih tua daripada dia, kerana kata-katanya menjadi hikmah. Bila dia cakap, orang mudah untuk dengar nasihat dia. Orang yang ada masalah yang besar-besar, orang yang menunaikan solat sunat tahajud, Allah Ta'ala akan direct, akan tolong kepada dia. Bayangkan kita nak supaya negara kita jadi hebat, tetapi mengapa kita tinggalkan sunnah baginda Nabi SAW, salat tahajud tiap-tiap malam. Sehingga kan Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra ayat 79, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Allah Ta'ala berfirman, bangunlah kamu sebahagian daripada malam untuk kamu tunaikan solat tahajud sebagai solat tambahan bagimu. Mudah-mudahan, kata Allah, di hari akhirat nanti kamu akan diangkat maqam tempat kamu pada maqam yang terpuji. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak jadi hebat, tapi pasal apa kita tinggal solat malam? Sehingga kan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala kata, "Wahai malaikat-malaikatku, kamu tengoklah hamba-hambaku yang bangun pada tengah malam, pada saat tidak ada seorang pun melihat mereka kecuali aku," kata Allah. Nescaya aku sedang siapkan bagi mereka tempat kediaman kehormatanku, iaitulah syurga. Rupanya solat malam adalah solat penghuni syurga. Sebab lepas kita mati esok, solat ada lagi kah? Tak ada dah. Puasa ada lagi kah lepas kita mati esok? Tak ada dah. Sehingga bila ahli syurga dapat sujud di hadapan Allah, maka Allah Ta'ala berkata kepada ahli syurga, "Wahai ahli syurga, angkatkan kepala kamu. Pada masa ini bukan masanya untuk kamu sujud kepada aku," kata Allah, "tetapi pada masa ini adalah masanya untuk aku sempurnakan segala nikmat-nikmatku kepada kamu," kata Allah. Menangis ahli syurga pada saat dan ketika itu. Kerana dalam syurga tidak ada lagi sujud dah kepada Allah. Menangis ahli syurga kerana tidak ada lagi puasa. Menangis ahli syurga kerana tidak ada lagi amalan-amalan yang boleh dibuat di dalam syurga. Sebab itu ahli syurga menangis di hadapan Allah. Ahli syurga kata, "Ya Allah, kami tidak sangka, ya Allah, dengan amalan yang sedikit yang kami buat sewaktu kami hidup di atas muka bumi Allah dahulu. Tiba-tiba hari ini kau buka hijab kepada kami, ya Allah, untuk melihat-Mu, ya Allah." Sebab itu waktu berbuka puasa, kata Nabi, ada 2 saat kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, pada saat berbuka puasa,
Yang kedua, saat bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dengan kita mengejar Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya. Sebab kita tahu kita sekarang duduk dalam bahaya. Bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh ambil nyawa kita. Kerana Covid sedang berleluasa pada saat dan ketika ini. Ada orang nak sihat cucuk 2 kali, selamat hari raya, maaf zahir batin. Semua ni ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita jaga sungguh-sungguh. Kita buat sungguh-sungguh Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala temukan kita dengan Lailatul Qadar yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga kan ulama kata kita buat amal ibadat malam Lailatul Qadar, pahalanya seolah-olah 83 tahun. Tapi ingat kata ulama, kalau kena malam Lailatul Qadar tu kita buat maksiat, maka kita buat maksiat selama 83 tahun. Sebab tu beringat anak pinak kita. Jangan duk menerak depan TV sangat. Saya kut menerak depan TV kena malam tu Lailatul Qadar, 83 tahun menerak depan TV. Duk buat bahulu kena malam tu Lailatul Qadar, buat bahulu 83 tahun. Malam tu Jait Lansir, 83 tahun Jait Lansir. Tapi beruntunglah orang yang mendapat Lailatul Qadar, yang mana balasan pahalanya cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqamah dalam menunaikan amal ibadah kita. Biarlah Ramadan berakhir, tapi kita tetap datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kita beruntung malam ni kita boleh solat sunat tarawih. Kemudian kita duduk pula dalam majlis ilmu. Nabi SAW sebut kepada Abu Dhar. Nabi kata, wahai Abu Dhar, kamu duduk dalam satu majlis, iaitulah majlis ilmu. Kamu belajar tentang satu bab daripada ilmu Allah, sama ada kamu nak beramal dengannya ataupun tidak, kata Rasulullah. Lebih afdal daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat. Maknanya kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk macam ni ya, maka lebih afdal, kata Rasulullah, daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mudah-mudahan dengan tarawih yang kita buat, kemudian kita duduk dalam majlis ilmu, esok di hari akhirat nanti kita duduk heran pasal apa banyak sangat kita semayang sampai 1000 rakaat tiap-tiap malam. Tengok duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu di pondok Sungai Karangan, tuan guru kita bila mai 10 malam yang terakhir, tuan guru kita akan buka kitab untuk baca kitab. Pukul berapa? Pukul 3-4 pagi. Sebab apa? Duduk dalam majlis ilmu lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada pihak masjid kerana menjemput saya untuk menyampaikan sedikit tazkirah, pesanan untuk diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua insya-Allah. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.